إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung kajian kita daripada kitab Talbisu Iblis karangan Al-Imam Abul Farj Ibnul Jauzi rahimahullah yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Pada sesi yang lalu kita telah menjelaskan tentang hadis Al-Haud. Kita baru baca sebarih, Syekh sampai. Jadi kita tak habis baca. Hari ini kita sambung balik apa yang boleh kita kongsi. Hadis Al-Haud dalam sesi yang lalu telah kita jelaskan pengertiannya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'ala al-haud wa la yukhtalajanna rijalun duni fa aqul ya rabbi ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Sesungguhnya aku akan mendahului kalian semua menuju ke al-haud, yakni telaga Al-Kautsar, dan benar-benar akan ada orang-orang yang bergerak ke arahku, yang cuba melewatiku. Akan tetapi dalam riwayat yang lain dijelaskan, akan tetapi mereka ini dihalang oleh para malaikat dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqul ya Rabb, maka aku berkata, wahai Tuhanku, ashabi, para sahabatku. Maka dikatakan kepada Nabi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa perkara-perkara baharu yang mereka lakukan, perkara-perkara yang mereka adakan selepas daripada kewafatanmu. Dalam riwayat yang lain disebut secara detail, فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُزَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُزَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ. Maksudnya, sesungguhnya mereka-mereka ini akan datang dalam keadaan yang bercahaya pada anggota-anggota wuduk mereka. Ghur yang membawa erti wajah, tumpuk-tumpuk pada wajah. Adapun muhajjal, tumpuk-tumpuk pada anggota badan. Sebenarnya perkataan ghur disandarkan kepada haiwan ternakan, unta ataupun kuda, kuda yang mana ada tumpuk putih di kepala.
Itu dipanggil ghur. Adapun muhajjal, tumpuk-tumpuk putih yang berada pada kaki anggota kuda tersebut, pak-pak kaki dia. Maka disesuaikan, dikiaskan dengan orang yang berwuduk. Wajahnya bercahaya dan anggota wuduknya bercahaya. Demikianlah penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah apabila mengulas hadis ini. Kemudian kata Nabi, dan aku akan mendahului kalian ke atas telaga tersebut, dan tidaklah dijauhkan lelaki-lelaki ini daripada telagaku, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan mereka seperti al-ba'ir ad-dal, haiwan ternakan yang hilang, yang sesat, tak tahu nak pergi ke mana, tak tahu nak pergi ke mana. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, unadihim, apabila Nabi bersabda, Nabi katakan, aku memanggil mereka, mai sini, mai sini. Maka dikatakan, innahum qad baddalu ba'dak, wahai Muhammad, mereka telah melakukan pengubah suaian selepas daripada kewafatanmu. Maka apabila Nabi mendengar perkataan ini, seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhqan, suhqan. Suhqan, suhqan ni maksud dia push. Push macam kita halau kucing. Kucing makan ikan, syu ke push? Syu. Jadi kurang lagu tu lah. Orang belah tu panggil push, orang belah ni panggil syu. Syu. Halau kucing kita nak makan ikan, seperti itulah kelompok-kelompok dan golongan-golongan ini dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka melakukan pengubah suaian setelah kewafatan Nabi, kerana mereka telah melakukan penambahan setelah kewafatan Nabi, ataupun mereka meninggalkan sesuatu yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah pembalasan bagi pelaku-pelaku bid'ah. Inilah pembalasan bagi orang-orang yang tak dengar cakap, orang yang keras kepala. Mereka akan dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dihalau oleh Allah atas perintah Allah kepada para malaikat supaya menyekat mereka daripada meneguk air daripada telaga Al-Kautsar, yang mana sesiapa meneguk air daripada telaga Al-Kautsar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yazma abada, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Satu kelebihan telaga yang dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dianugerahkan kepada orang-orang selain dari Nabi, melainkan yang akan meneguk air daripada telaga tersebut adalah mereka-mereka yang mengikuti jejak langkah petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sambung seterusnya pada hari ini, wa an Sufyan ats-Tsauri qala, daripada Sufyan ats-Tsauri dia berkata, Sufyan ats-Tsauri salah seorang tokoh ilmuwan salaf yang hidup pada kurun kedua hijrah. Kata beliau, al-bid'atu ahabbu ilayya, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Sesungguhnya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Jadi ilmuwan terdahulu seperti Sufyan ats-Tsauri, seperti Sufyan ats-Tsauri membezakan antara bid'ah dengan maksiat. Apa beza dia? Maksiat ni umum, bid'ah juga termasuk sebahagian daripada perbuatan maksiat. Kita guna pakai kaedah yang diguna pakai oleh para ahli ilmu, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila perkataan bid'ah dan maksiat ini duduk sekali, maka ia membawa pengertian yang berbeza. Tapi apabila perkataan bid'ah dan maksiat ini duduk secara berasingan, disebut secara berasingan, maka ia kemungkinan saja membawa pengertian yang sama. Maka kita katakan secara umumnya, semua
bid'ah adalah maksiat, tetapi bukan semua maksiat adalah bid'ah. Sebab bid'ah telah terikat dengan takrifan yang telah kita jelaskan. Apa dia? Konsep dia mengada-ngadakan, cipta perkara baru dalam agama, sama ada penciptaan itu berupa penambahan ataupun pengurangan. Dia tak semestinya tambah, salam. Dia tak semestinya tambah saja, kita jangan salah faham. Kurang pun boleh jadi bid'ah. Apabila orang kata apa amalan yang dia buat yang kurang ni lebih afdal, lebih baik daripada Nabi, jadi bid'ah juga. Kurang daripada Nabi pun, Nabi SAW pun boleh jadi bid'ah, dan tambah pun dia boleh jadi bid'ah. Maksud penambahan adalah dia tambah satu benda baru. Jadi walaupun dia kata benda tu kurang, tapi sebenarnya ia telah melakukan satu penambahan. Contoh saya bagi mudah. Contoh paling simple. Zikir dalam sunnah, zikir astaghfirullahalazim contohnya, Nabi SAW yang dihitung tak lebih daripada 100 kali. Yang dihitung, maksudnya yang Nabi kira. Yang Nabi tak kira tu kita tak tahu jumlah banyak mana. Yang Nabi kira 100 kali. Tiba-tiba main orang dia kata, dah, kita buat 158 kali. Ini lagi bagus. Pasal 58 kali, pasal 8 tu dia tak on. Tak apa, ni cerita saja. Contoh bagi faham. Itu dia tambah tu. Okey. Mai pula satu orang lagi. Dah 98 kali astaghfirullah, itu yang terbaik. Dia telah melakukan pengurangan daripada jumlah zikir astaghfirullah yang Nabi SAW hitungkan. Dia kurangkan kan, daripada 100 dia bagi jadi 98. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya dia juga telah melakukan satu penambahan dalam agama, iaitu dia telah membawa satu zikir dengan jumlah 98 kali dan mengatakan bahawasanya zikir ini adalah zikir yang afdal, lebih baik. Penambahan apa tidak? Penambahan. Cuma jumlahnya dikurangkan. Jadi kena faham betul-betul maksud bid'ah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi golongan-golongan seperti ini yang dihalau oleh Nabi SAW daripada. Adapun kita duk cerita lah ni perbezaan antara bid'ah dengan maksiat. Maksiat umum dan maksiat secara khususnya tidak terikat dengan penambahan di dalam agama. Maksiat contoh yang jelas seperti berzina, seperti mencuri, yang tu orang tak panggil bid'ah. Tetapi apabila datang seseorang dia kata berzina merupakan ibadah, tuan-tuan, dia pun tak guna perkataan zina, dia guna lain, dia guna mut'ah. Ya, ini adalah bid'ah. Nampak? Tuan-tuan, pasal apa iblis ni, syaitan ni, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, lebih suka bid'ah daripada maksiat. Sebab bid'ah ni orang tak sedar. Orang duk ingat kata benda ni satu ibadat, dan orang melakukan bid'ah bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pentakrifan bid'ah yang kita nyatakan, yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, apa dia kata dia di penghujung pentakrifan bid'ah, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi 'azza wa jalla. Yang mana pelaku-pelaku yang buat bid'ah ini, dia berniat dengan melakukan perbuatan ini dapat mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia buat untuk mendekatkan diri, ta'abbud kepada Allah. Jadi pelaku bid'ah, dia bukan niat jahat. Dia tak niat jahat. Dia semuanya melakukan hal-hal ini bertujuan untuk mendekatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia akan jadi jahat apabila kita bawakan kepada dia nas hadis Nabi SAW. Kita jelaskan ini perbuatan Nabi, kita jelaskan penjelasan para sahabat Nabi,
kita jelaskan penjelasan para ulama, dia tak mau. Masa ketika itu dia jadi jahat. Pasal apa? Pasal dia sanggup mengenepikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semata-mata kerana emosinya, semata-mata kerana rasionalnya. Wallahu a'lam. Jadi sebab itu bid'ah setan lebih suka daripada maksiat. Maksiat jelas. Pelaku bid'ah dia berani buat bid'ah terang-terang, tapi pelaku maksiat dia tak berani nak buat maksiat terang-terang. Walaupun pada hari ini telah berlaku perbuatan maksiat secara terang-terang, tetapi asalnya bila orang tahu benda ni maksiat terang-terang, orang yang di dalam hatinya ada iman, dia tak berani buat. Bahkan kalau orang nak berzina pun dia tak pergi buat tengah-tengah jalan. Tapi bid'ah boleh je berjalan di tengah jalan, bawa spanduk kata corok. Boleh je. Pasal apa? Pasal mereka melihat bahawasanya apa yang mereka lakukan itu adalah ibadah. Apa yang mereka buat itu adalah mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan pelbagai lagi. Wallahu a'lam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Maksiat itu kita boleh minta agar orang bertaubat, yakni diampuni pelaku-pelaku maksiat itu. Akan tetapi berbeza dengan bid'ah. Nak minta orang pelaku bid'ah ini bertaubat susah ke senang? Susah. Bukan senang. Sebab kita telah seolah-olah kita telah mengkritik orang yang melakukan sesuatu kebaikan dari sudut rasionalnya. Dia telah buat baik. Jadi apa pasal hang tak bagi aku buat benda baik? Sebab tu dia selalu bandingkan teguran kita itu dengan orang-orang. Kata dia, di sana ada orang tak solat lagi, di sana ada orang tak semayang, di sana ada orang tak puasa. Yang hang duk kalut larang orang baca Yasin malam ni, yang larang orang buat ni, apa cerita ni? Biarlah orang nak buat benda baik. Jadi kebiasaannya sukar untuk ditegur dan diperbetulkan, kerana mereka memiliki mentaliti seperti itu. Dari sudut apa? Niat baik. Dan dari sudut rasional, amalan itu adalah baik. Rasional memang baik, tapi kita tak boleh pakai rasional, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam meletakkan, dalam mempraktikkan sesuatu ibadat. Secara mutlak kita mendahulukan Al-Quran, mendahulukan hadis-hadis Nabi, mendahulukan ijma', mendahulukan penjelasan para sahabat, mendahulukan penjelasan para ulama daripada rasional kita sendiri. Kalau kita letak rasional lebih daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, maka sudah semestinya dunia akan huru hara. Kemudian wa 'anil Fudail bin Iyad qala, dia berkata, "Idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin fakhudh fi tariqin akhar. Wa la yurfa'u li sahibil bid'ati ila Allah 'azza wa jalla 'amalun, wa man a'ana sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam." Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitab beliau Al-Hilyah. Kata beliau, kata Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad, seorang tokoh ulama syalaf yang terkenal, kata dia, apabila kamu melihat seorang pelaku bid'ah di satu jalan, maka pilih jalan lain. Maksud banyak ni. Sama ada kita nampak dia memilih sesuatu pendapat, pilih pendapat lain. Dia pilih satu jalan, hampa pilih jalan lain. Nak menunjukkan kebencian kepada pelaku bid'ah. Tak suka kepada bid'ah. Tak suka kepada bid'ah yang dia buat. Kemudian, dan tidaklah diangkat amalan seorang pelaku bid'ah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani amalan pelaku bid'ah, kata Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia bercakap dari sudut hukum yang bersifat umum, kena faham. Dan imam-imam ini tidak pernah mengajar kita pergi duk hukum orang. Tengok orang tu buat bid'ah, terus dia ni adalah ahli bid'ah. Saya dah sebut dah benda ni banyak kali. Kita bercakap tentang perbuatan bid'ahnya. Soal menghukum seseorang itu ahli bid'ah apa tidak,
kita kena kenal pasti dulu bagaimana ideologinya, bagaimana akidahnya. Kalau dia sekadar pak turut, apa yang dia tengok masyarakat dia buat, maka kita tak boleh nak panggil dia ahli bid'ah. Sebab ahli bid'ah yang dibicara panjang oleh para ulama adalah mereka ini yang memiliki ilmu pengetahuan, yang apabila berhadapan dengan sunnah, mereka membelakangkan as-sunnah, mereka mengangkat dan mengagungkan bid'ah mereka. Ini baru ahli bid'ah. Dan dia kata, barang sesiapa yang membantu, tolong pelaku bid'ah, maka sebenarnya dia telah membantu mereka ini untuk menghancurkan Islam. Ini masuk topik baru. Tadi topik sebelum ni kita bahaskan pengertian bid'ah, jenis-jenis bid'ah, ciri-ciri bid'ah. Kemudian kita bahaskan hadis-hadis yang mencela bid'ah dan serta pelaku-pelakunya. Lah ni tentang hukum kita joint venture dengan puak bid'ah. Yakni hukum kita bekerjasama dengan ahli bid'ah. Hukum kita tolong ahli bid'ah. Kalau ikut perkataan umum Fudail ibn Iyad, sesiapa yang bantu ahli bid'ah, maka dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Ada orang dia ambil hadis ni, maka dia bertegas, jangan tolong langsung puak-puak ni, tolong apa pun tak boleh. Yang ni jadi melampau pula. Sebenarnya kita kena bezakan pelaku bid'ah itu sendiri, kategori dia kategori apa. Dan kita kena bezakan pertolongan yang kita nak bagikan tu, pertolongan dari sudut apa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, satu firman yang bersifat umum. Di dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam urusan-urusan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong-menolong dalam urusan-urusan yang membawa kepada dosa dan persengketaan. Ini firman Allah yang jelas menunjukkan keumuman kerjasama dalam hal-hal kebajikan dan hal-hal takwa. Bukti dia lihat kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan sekalian, berurus niaga dengan orang-orang kufar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila meletakkan piagam Madinah contohnya, Nabi memberi hak-hak kepada orang bukan Islam. Nabi menjaga kebajikan mereka, sehingga menyebabkan orang bukan Islam terpukau dengan kredibiliti syakhsiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka memeluk Islam. Tak hairan bila Nabi ziarah seorang budak Yahudi, pak ni bapa dia Yahudi, Nabi ziarah anak dia, Nabi suruh anak dia sebut la ilaha illallah. Anak dia tanya pada bapa dia, boleh tak aku ikut? Apa bapa dia kata? Ati' Abul Qasim, ta'atilah Abul Qasim. Tak heran pasal apa? Pasal dia percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdosa. Pasal mereka terpesona dengan akhlak dan syakhsiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'awun, kerjasama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, tuan-tuan dan puan sekalian, dengan golongan-golongan dan orang bukan Islam banyak, bukan sikit. Tapi kita juga tak boleh ambil benda ni untuk mengharuskan kerjasama dengan semua puak bid'ah, semua orang anti-Islam. Tak boleh. Tengok dalam bab apa dan orang bid'ah tu bagaimana. Kerana itu Syekh Muqbil Abdul Hadi Al-Wadi'i rahimahullah apabila mengulas tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, hendaklah kamu saling tolong bantu dalam hal-hal kebajikan dan ketakwaan, bererti ayat ini umum, kata beliau. Tolong menolong, hatta walaupun orang kafir pun kita boleh tolong menolong, tetapi dengan pertolongan kita itu tidak mengangkat agamanya, tidak memberikan kekuatan kepadanya untuk menyebar bid'ahnya. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Kadang-kadang orang salah faham. Contoh, satu badan kebajikan. Ini saya bagi contoh
tidak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Sebab lagi orang sensitif lah ni, tak boleh. Musim-musim, contoh musim-musim lagu ni, orang sensitif. Contohlah badan kebajikan. Ada satu gereja, geng kumpulan gereja padri-padri ni nak bantu badan kebajikan, sebab badan kebajikan orang Islam ni depa bela anak yatim, contoh. Saya tak masuk ke Al-Khadim. Saya lagi pergi ke Al-Khadim pula kacau lah. Saya tak masuk, saya bagi contoh saja, nak bagi jelas contoh. Jadi gereja Kristian ni kata, tak apalah, kami bagi support lah, kami bagi hadiah van sebiji yang berguna lah untuk anak yatim. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau dengan mereka bagi van itu untuk kita guna untuk anak-anak yatim, tanpa membantu, memperkuatkan gereja mereka, no problem, ambil van tu, mereka bagi. Macam Nabi SAW terima hadiah daripada wanita Yahudi, terima makanan, masakan daripada wanita Yahudi, contohnya, boleh terima. Tapi kalau dengan terimanya van tu, mereka kata ada syarat, hampa kena tempel dekat van tu logo gereja kami. Pada ketika itu boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab syarat-syaratnya telah membuatkan kita seolah-olah tolong bantu dalam perkara-perkara dosa, mempromosikan agama Kristian. Sebab tu kita tak heran ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari ambil hadis daripada puak-puak Khawarij, dan juga ada daripada kalangan imam-imam yang mengambil hadis daripada Syiah contohnya, walaupun dikenal pasti Syiah itu pendusta. Sebab apa? Sebab dia kenal syakhsiah orang tu, dan orang ni dia tak pernah berdusta, dan dia tak pernah berbohong, dan dia tidak menyeru kepada bid'ah dia. Melainkan kalau dia ini menyeru kepada bid'ah dia, para ulama bersepakat hadis-hadis daripada dia tidak boleh diambil, riwayat-riwayat daripada dia tidak boleh diterima. Jadi hati-hati, jangan kita ambil umum benda ni. Oh, kerjasama dengan siapa-siapa pun boleh. Tak boleh. Kita kena tengok untuk tujuan apa dan atas dasar apa kita lakukan perkara-perkara seperti ini. Jangan ambil mudah tentang kerjasama, kerana ia akan memberi kesan dalam perjuangan Islam. Tuan-tuan, tengoklah apa yang berlaku pada peristiwa Uhud. Nabi bertegas, apabila golongan-golongan Yahudi dan golongan-golongan munafiqun datang keluar bersama-sama dengan Nabi pasal nak pertahankan Madinah. Sebab Madinah mereka tinggal di Madinah, mereka tak mau golongan-golongan kufar rosakkan Madinah. Jadi mereka turut serta dengan Nabi di peringkat awal. Tapi bila Nabi SAW melihat dan mengenal pasti berapa ratus orang daripada kalangan mereka, seingat saya 400 orang daripada kalangan mereka, ataupun hingga 600 orang daripada kalangan mereka Yahudi dan juga Al-Munafiqun, maka kata Nabi, sama ada hampa peluk Islam, beriman dengan Allah, bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan aku adalah pensuruh Allah, kemudian join kami dalam peperangan, ataupun hampa belah berambuh balik ke Madinah. Dan ternyata mereka tak mau peluk Islam, mereka pulang ke Madinah, tinggal tentera Islam 400 hingga 600 orang berperang melawan tentera kufar jahiliyah. Hampir jumlah bilangan mereka 3,000 orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini prinsip. Sebab apa? Sebab tujuan peperangan ini, rentetan peperangan Uhud ni rentetan daripada peperangan Badar. Dan peperangan di sisi umat Islam, jihad yang sebenar di sisi umat Islam, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang sesuai dengan kaedah-kaedah jihad. Jangan disalah tafsirkan pengertian jihad sesuka hati. Dan SB pun kalau ada sini pun, kita bukan jihad JI ni, kita bukan teroris. Kita adalah anti kepada teroris, dan kita apabila membicarakan tentang jihad sebagai seorang Muslim, kita wajib beriman tentang kedudukan jihad. Dia tak boleh. Sebab saya heran sampai ustaz-ustaz ni takut nak cakap pasal jihad. Tuan-tuan, jihad benda yang dibanggakan di dalam Islam. Cuma ikut kesesuaian. Ada perintah daripada pemerintah, tak ada perintah daripada pemerintah, yang tu orang tak panggil jihad, untuk panggil jahat.
Mana boleh piduk jihad ikut suka, piduk letup sana, letup gereja sana, letup tok kuih sana, letup tok kong sana. Itu perbuatan yang haram. Itlaqan. Haram secara mutlak. Ikut suka tak boleh. Kalau Al-Quran sebut, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm." Jangan kamu hina caci. Jangan kamu hina caci Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Dibimbangi, nanti Allah akan dihina oleh musuh-musuh mereka. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Hina caci tok kong gereja ni, lalu dah gamak-gamak lalu kat batu keh kau duk hina maki hamun tok kong ni. Bahlul, contoh. Tak boleh. Hina tak boleh, caci tak boleh. Ini Allah Subhanahu wa taala larang. Apatah lagi pi duk letup. Nampak? Islam agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang mana ditimbang tara antara maslahah dan mafsadah. Maka tidak ada istilah jihad yang disalahfahami oleh sebahagian orang, bunuh diri, kemudian meletup sana, letup gereja sesuka hati, bom orang sana, bunuh orang di sini dan sebagainya, kemudian mendabik dada, aku telah berjihad. Itu merupakan fahaman jihad yang jelas salah. Tetapi menjadi kewajipan pada ahlu sunnati wal jamaah, pada ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah, tak kira daripada mana pun, mereka wajib menjelaskan tentang dawabit, kaedah-kaedah berjihad mengikut ajaran Islam yang sebenar. Lah ni orang takut pasal golongan kufar memainkan isu ini, menjadikan Islam itu agama yang tertegak dengan pedang. Menjadikan Islam agama yang tertegak dengan pedang. Yang depa agama yang tertegak dengan apa? Meriam. Tembak sana, tembak sini, mesra negara orang. Jajah negara orang, jajah Indonesia, jajah Malaysia berapa tahun? Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun? Jajah kata corok dunia. Tak cakap pula. Mereka bukan datang jajah saja-saja, mereka datang dan memperbodohkan rakyat dan masyarakat. Sebab tu bila orang tua-tua duduk cakap, baik Jepun lagi, walaupun Jepun tu ganas, jahat bunuh orang, tapi Jepun ajak didik orang Melayu. Tapi bila mai British, mereka ajak tak, mereka bagi orang Melayu jadi bodoh. Mereka bagi orang Melayu berkelahi sama-sama sendiri. Jadi itulah yang berlaku dan itulah hakikatnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Seterusnya, jadi kita faham konsep kerjasama yang perlu dilihat kepada dua perkara, iaitu dalam perkara apa tolong bantu yang boleh diberikan, satu. Kemudian yang kedua, dilihat kepada siapa yang kita nak tolong dia. Kalau sekiranya tolong bantu tersebut menyebabkan, memberikan kekuatan kepada dia, menyebabkan popular bid'ah dia, maka tak boleh kita bantu dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh, dia jual ayak janggut Nabi. Ada ayak janggut Nabi. Bila dia jual ayak janggut Nabi ni, kita buat syarikat advertising. Kita buat iklan, tolong promosi ayak janggut Nabi. Oh, kita tak kira Ustaz, kita tak tengok janggut Nabi itu ayak tu, kita hanya buat kerja promosi. Tuan-tuan, kita sebenarnya telah melibatkan diri dalam usaha untuk mempromosi ayak bid'ah tu. Untuk main jual ayak janggut Nabi. Sekali kita kata ayak janggut Nabi Adam lagi power. Tuan-tuan dan puan sekalian, kerana itu daripada perkataan Al-Fudail ibn Iyad keluar satu kaedah yang dibahas panjang oleh ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah, iaitu yu'amal al-mubtadi' al-mahkum bi kufrihi mu'amalatu al-kufr fi dunya, wa yu'amalu al-mubtadi' al-mahkum bi fisqihi mu'amalatu al-'usah al-muwahhidin fi dunya wal akhirah. Bermuamalah dengan pelaku-pelaku bid'ah yang dihukum kufur dengan bid'ahnya. Ini perbuatan bid'ah dia itu sehingga membawa dia kepada kekufuran. Contoh, bid'ah dalam akidah wahdatul wujud, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini kufur, tapi kenyataan itu adalah kenyataan yang bid'ah. Bid'ah dalam akidah. Muamalah dengan dia adalah seperti muamalah dengan orang-orang kafir di dunia.
Adapun muamalah dengan pelaku-pelaku bid'ah yang dihukum fasik kerana bid'ahnya, sebab fasik ini adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar, dan bid'ah merupakan perkara-perkara yang pelakunya dikategorikan sebagai pelaku dosa-dosa besar. Okey. Bermuamalah dengan pelaku bid'ah yang dihukum fasik kerana bid'ahnya adalah seperti kita bermuamalah dengan pelaku maksiat yang masih mengesahkan Allah di dunia dan akhirat. Jadi pelaku bid'ah ni kita jangan panggil depa ni dah kafir apa semua, tak boleh. Ini satu hukum yang zalim. Ini satu hukum yang tak kena pada tempatnya, dan ini satu hukum yang tidak adil. Perlu dilihat bid'ah apa yang depa buat. Okey, kalau bid'ah mengkafirkan sahabat Nabi, hendaklah kita bermuamalah dengan mereka seperti mana kita bermuamalah dengan orang kafir. Bukan kafir biasa-biasa ni. Kafir apa? Kafir apa tuan-tuan dan sekalian? Dilihat kepada jenis dia. Kalau sekiranya dia ada pasport, dia ada kad pengenalan, dia ada kebenaran duduk dalam negara ni, maka dia kafir muahadah yang ada perjanjian. Tapi kalau sekiranya dia ni tak ada perjanjian, dia main terjun main dalam negara kita tanpa kebenaran, pada ketika itu dia kafir harbi. Yang mana kafir harbi ni hukum dia kita serahkan kepada, tangkap dia, serah dekat pemerintah. Jadi kena berhati-hati. Sebab hukum mengkafirkan sahabat Nabi, jatuh hukum apa? Jatuh hukum apa? Tak berani sebut la ilaha illallah. Jatuh hukum apa tuan-tuan dan sekalian? Kafir. Ijma' ahli sunnati wal jamaah, zaman berzaman tak pernah berubah keputusannya. Yakni sekiranya dia mengkafirkan sahabat Nabi dengan ilmu, kalau dia pak turut perlu dinilai. Dia tahu tak tahu hukum ni, dia jelas ke tak jelas siapa sahabat Nabi, benda ni perlu didetailkan, kemudian baru boleh didatangkan dan dijatuhkan hukuman. Dan yang berhak untuk menjatuhkan hukuman adalah ahli ilmu, bukan orang awam. Wallahu a'lam. Kemudian wa sami'tu rajulan yaqulu lil Fudail, aku telah mendengar seorang lelaki berkata kepada Fudail, man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha. Aku mendengar seorang lelaki berkata kepada Fudail, barang sesiapa yang mengahwinkan kaum keluarganya dengan orang yang fasik, maka sebenarnya dia telah memutuskan perhubungan persaudaraannya. Faqala lahu Fudail berkata, Fudail kata pula pada orang ni, man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang mengahwinkan kaum keluarganya dengan pelaku-pelaku bid'ah, maka dia juga sebenarnya telah memutuskan tali persaudaraannya. Wa man jalasa ma'a sahibi bid'atin, siapa-siapa yang duduk dengan pelaku-pelaku bid'ah ataupun tuan punya bid'ah, pencipta bid'ah ni, lam yu'tal hikmah, maka dia takkan diberikan ilmu. Wa idza 'alima Allah 'azza wa jalla min rajulin annahu mubghidun li sahibi bid'atin rajautu an yaghfira lahu sayyi'atihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala ketahui daripada seorang lelaki bahawasanya lelaki itu membenci pelaku bid'ah, aku harap ni, kata Fudail bin Iyad, ini kata ulama generasi kurun kedua hijrah, kata Fudail, aku berharap Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa buruk dia. Ini doa imam ni, ini doa dia. Maka kita kena benci kepada pelaku-pelaku bid'ah. Benci kerana bid'ah dia, ambil yang tu sebagai asas. Benci kepada bid'ah yang dilakukan. Kita tak suka bid'ah, kita benci kepada bid'ah. Bahkan para ulama menasihati agar kita tidak kahwin dengan pelaku-pelaku bid'ah. Berbeza dengan perempuan. Kalau perempuan tuan-tuan dan perempuan sekalian, dia kena pilih suami daripada ahli sunnah. Tapi kalau lelaki, dia boleh pilih bini dia daripada kalangan ahli bid'ah pun tidak ada masalah. Sebagaimana diharuskan seorang lelaki itu mengahwini ahlul kitab. Kembali kepada asal kaedah, al-mar'atu ala dini zawjiha. Kata asar daripada sahabat, iaitu wanita-wanita itu pegangan agamanya bergantung kepada pegangan agama suaminya. Tapi lah ni dia terbalik sikit.
bini rajin main mengaji, lelaki balok liat. Maksudnya lelaki itu suami dia malah, tapi biasalah lari suami banyak kerja, nak kena cari duit sana cari duit sini. Jadi bini free, bini main mengaji, tapi main mengaji balik ajaklah lelaki. Lelaki dan lelaki, si suami ni pun dia kena duduk seketika mendengar penjelasan daripada isteri dia tentang kuliah di pagi hari. Bini ni pergi mengaji, kata cerok, habis kuliah ni pukul 9 sampai pukul 10. Habis pergi kat taman tu pula, habis taman tun, pergi taman tan pula. Taman tin, taman tun, taman pusing habis semua taman pergi. Berjauh saya nak ambil ilmu, nak balik cerita dekat lagi. Jadi dalam kecanggihan MP3 apa semua rakaman, recording, video kaset, handphone dan sebagainya ni, rupa-rupanya sebenarnya manusia dia lagi malah. Dia tak dengar pun, yang dia pandai rakam. Wallahu a'lam. Qala al-musannif, dan telah berkata pengarang. Kadang-kadang kita kena muhasabah juga. Wa qad ruwiya ba'du hadzal kalam marfu'an, dan diriwayatkan sebahagian daripada perkataan-perkataan ini secara marfu'. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang sesiapa yang mengangkat dan memuji ahli bid'ah, pelaku bid'ah, maka sebenarnya dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Maka hati-hati kita dalam memuji dan mengangkat sesiapa pun, dibimbangi kita membantu tolong dalam menghancurkan Islam. Kerana itulah sifat-sifat pelaku bid'ah yang ori. Pelaku bid'ah yang ori, di mana mereka ini diberi ilmu, tetapi ilmu yang mereka amalkan disalahgunakan. Bahkan mereka mengenepikan Al-Quran dan As-Sunnah, dan menggunakan akal dan secara sembrono melakukan penambahan di dalam ibadah, di dalam akidah dan sebagainya. Dan ini perkara yang sangat-sangat kita bimbangi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini. Lah ni kita mudah saja kita nak ajak orang semua kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu asas untuk menyatu padukan keseluruhan manusia. Tapi kalau manusia tak boleh terima kedua-dua sumber ini yang asas, berserta dengan penjelasan para ulama-ulama yang mu'tabar daripada kalangan salaf, maka mana mungkin kita dapat bersatu. Mustahil kita dapat bersatu. Masing-masing dengan tokoh ilmuwan masing-masing, kononnya nak buat takrib, nak mendekatkan. Nak takrib lagu mana? Lah ni ada lagi usaha-usaha untuk nak dekatkan antara Sunni dengan Syi'i. Sunni dengan Syi'i tak boleh dekat selama-lamanya. Selama mana? Selama mana mereka tidak bertaubat dan menarik balik pengkafiran mereka ke atas para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tolong tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebut banyak kali, saya sebut benda ni, selalu saya sebut, kita kena ada sensitivity mengingkari kemungkaran, benci kemungkaran. Dan sepatutnya kemungkaran yang paling kita kena benci adalah apabila ada manusia yang mengganggu gugat sumber-sumber agama kita. Kita marah ke orang kalau orang ganggu sumber rezeki kita. Orang kacau, orang potong lain, maki hamu 7 keturunan, tak reda. Begitu juga sepatutnya kita kena tanam semangat benci, sangat-sangat benci kepada orang yang cuba menolak dan mengganggu sumber agama kita. Sahabat Nabi sumber agama, Al-Quran sumber agama, hadis Nabi sumber agama. Siapa hak pi balik sikit pun, dia kena jaga. Dia kena jaga kebangkitan kita. Kebangkitan kita tak buat demonstrasi. Kebangkitan kita lagu lain. Kebangkitan kita adalah kita, tuan-tuan dan puan sekalian, akan terus-menerus menyusun strategi agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan golongan-golongan seperti ini yang membelakangkan dan mengenepikan serta menghina sumber-sumber agama yang kita dokongi, sumber-sumber agama yang kita muliakan, Al-Quran, As-Sunnah, melalui kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita perlu
tanamkan semangat rasa benci. Walaupun mengikut orang-orang yang menggunakan kepala ataupun menggunakan akal dia semata-mata, rasional dia kata apa masalah? Apa masalah? Orang kata, mereka kata dekat sahabat itu pandangan mereka. Ini bukan soal pandangan. Macam orang kata kat bapak kita, bapak hang gila bengong, tolol bodoh. Contoh, saya bagi bahasa kasar bagi faham sikit. Jadi bila kita dengar tu, "Hoi, apa ni kata kapok aku?" Cuba kita kata dekat orang yang macam ni, itu pandangan dia. Kata, kalau tak kena menampak selalu. Babat dia mengamuk, melompat lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, macam tu ya, kita nak ajak orang-orang yang mendahulukan akal mereka. Ini kan pula sumber agama kita. Daripada ini, kita boleh semayang ni daripada sahabat Nabi yang ajak didik kita. Kita boleh baca Al-Quran dengan bacaan yang sampai kepada kita hari ini dengan jalan sahabat Nabi. Kita boleh mempraktikkan ibadat harian, solat, puasa, zakat, haji, akidah kita, semua daripada jalan sahabat Nabi. Tiba-tiba ada manusia, golongan-golongan gila datang, lalu mereka mengkufurkan satu generasi yang kita mengambil agama daripada generasi itu. Sepatutnya kita kena ada semangat, rasa benci kepada makhluk-makhluk seperti ini. Benci kerana Allah Azza wa Jalla. Awthaqu 'ala al-iman, al-bughdhu fillah, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, iaitu sekuat-kuat tali kekangan iman adalah mencintai sesuatu kerana Allah dan membenci sesuatu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teruskan lagi sikit, dhammul bid'ah wal mubtadi'in, celaan ke atas bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Dan satu lagi saya nak pesanlah, satu lagi benda ni dia akan siarkan dalam YouTube. Jadi yang buat bid'ah tu jangan kecil hati. Sebab saya tak maksudkan sesiapa pun. Kita bercakap tentang bid'ah itu sendiri. Siapa-siapa berasa dia buat bukan bid'ah, tapi dia merasakan perkataan saya ini ditujukan ke atas dia, mai jumpa. Mai jumpa, mak ustaz, ambil nombor telefon saya banyak dalam internet tu. Alamat email saya, ustaz, saya tak buat bid'ah, tapi perkataan ustaz tu saya berasa. Jadi tolong bagi tahu kat saya. Mari kita bincang. Benda apa? Kukus ada yang kata, ustaz ni memaksudkan saya, ustaz memaksudkan kami, ustaz memaksudkan jabatan ini, ustaz memaksudkan jabatan itu, ustaz memaksudkan ustaz ini dan ustaz itu. Kita tak memasukkan sesiapa, kita memasukkan siapa hak buat bid'ah. Dan kita sebut pun bid'ah tu apa, tapi kalau dia berasa benda tu bid'ah, nak buat macam mana? Dia ambil je lah. Fa in qala qailun, apabila berkata seorang yang berkata, qad madahta as-sunnata wa zamamta al-bid'ata fama as-sunnatu wa ma al-bid'atu, sesungguhnya engkau telah memuji sunnah dan engkau telah mencela bid'ah. Ini perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597 Hijrah. Kita cerita balik apa dia kata. Orang tanya dekat dia, apakah itu sunnah dan apakah itu bid'ah? Fa inna nara, dan sesungguhnya kami melihat, anna kulla mubtadi'in fi za'mina yaz'umu annahu min ahli sunnah. Dan kami mengira sesungguhnya semua pelaku bid'ah ini menyangka mereka ini adalah ahli sunnah. Mana ada mengaku aku ahli bid'ah? Tak ada. Semua ni mengaku ahli sunnah. Semua mengaku ahli sunnah. Sebab tu orang confuse, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Fal jawabu, maka jawapannya, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, inna sunnata fil lughati at-tariqu, sesungguhnya sunnah dari sudut bahasa Arab itu bererti jalan, at-tariq, jalan. Wala raiba anna ahlan naqli wal athari muttabi'ina athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athar ashabihi hum ahlu sunnah li'annahum ala tilka at-tariqi allati lam yuhdath fiha hadithun wa innama waqa'at al-hawadith wal bid'ah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Tuan-tuan, jawapannya sesungguhnya sunnah dari sudut bahasa adalah jalan, dan tidak diragukan lagi golongan-golongan yang berpegang dengan an-naqlu, dalil-dalil nakal ni iaitu Al-Quran dan juga as-sunnah, wal athar,
wal atharil muttabi'in, dan juga yang mengikut jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jejak langkah para sahabat, mereka adalah ahli sunnah. Kita nak bagi title ni kat siapa lagi selain daripada kelompok ni? Nak bagi kepada orang hak ikut Nabi saja tolak sahabat? Tak boleh. Nak bagi kat orang hak ikut sahabat Nabi saja tolak Nabi? Lagi tak boleh. Nak bagi orang hak ikut Nabi tapi tolak Quran? Tak boleh. Nak bagi orang hak ikut Quran saja tolak Nabi pun tak boleh. Nak bagi kat tok guru kampung kita? Lagilah aku tak Arab. Nak bagi kat tok lebay mana? Nak bagi kat tok serban mana? Tuan-tuan dan puan sekalian, jelas sumber agama kita bagi kepada Nabi dan juga para sahabat. Nabi bawa Al-Quran, Nabi bawa As-Sunnah. Para sahabat menjelaskan bagaimana kita mempraktikkan dan memahami sunnah-sunnah tersebut. Jadi kelompok yang mengikuti jejak langkah ini, mereka adalah digelar sebagai ahli sunnah. Cuma bila pada hari ini orang semua pakat mengaku kami ahli sunnah, golongan ni ahli sunnah, golongan ni ahli sunnah, masuk adalah kelompok-kelompok pula, yang ni ulama muda, yang ni ulama wasatiyah, yang ni Islam kritis, yang ni ulama ni macam-macam jenis ulama. Tak apalah, mengaku pilah siapa-siapa pun. Lah ni yang pentingnya tuan-tuan dan puan sekalian, bukan pada pengakuan tu, tetapi oleh kerana pengakuan ini menyebabkan masyarakat menjadi keliru. Siapa dia ni ahli sunnah ni? Ulama mana ni ahli sunnah ni? Maka saya rasakan dalam tempoh dan keadaan seperti ini, mengapa tidak kita namakan golongan-golongan yang mengikuti jejak langkah Nabi dan para sahabat ni sebagai Salafi. Salafi bukan kelompok. Jangan pandai-pandai pergi buat pula, pergi daftar terus pertubuhan kebajikan minggu depan. Pertubuhan kebajikan Salafi. Kayu ara. Kacau tu. Tak payah ada pertubuhan kebajikan, tak perlu ada pun. Memadai dengan perkataan Salafi itu menjadi satu sandaran yang menunjukkan bahawasanya Salafi ini adalah golongan yang mengikut jejak langkah Salaf. Seperti Syafi'i, golongan yang mengikut jejak langkah mazhab pegangan Asy-Syafi'i. Jadi apa masalah kalau nak menyandarkan kepada perkataan Salafi? Jadi gunakan Salafi. Orang takut loh dengan perkataan Salafi. Sebab apa? Sebab orang tahu perkataan ini menyeru kepada metodologi, bukan menyeru kepada kelompok. Menyeru kepada kelompok sebenarnya sangat kurang bahayanya, yakni sangat kurang kesan dan impaknya. Berbeza dengan menyeru kepada ideologi, menyeru kepada metodologi. Sebab apa? Sebab kalau menyeru kepada kelompok ni, nak kena buat pertubuhan, nak kena daftar sana sini, nak kena ni, sat lagi takut jadi inkraf, haram. Tapi menyeru kepada metodologi, tak payah buat pertubuhan apa-apa pun. Sebarkan agama, sesuaikan dengan Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan manhaj Salaf, metodologi Salaf, maka di mana-mana sahaja, serata dunia, ni worldwide punya ni. Ini bukan cerita kot dalam kampung kita, ini cerita worldwide punya, dunia punya kelas. Ini adalah satu metodologi, ini adalah satu ideologi Salafi, iaitu golongan kelompok yang mana mereka ini berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan manhaj nubuwah, manhaj para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, metodologi, jalan, tingkah laku, pelaksanaan, kefahaman para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, Salafi. Benda ni Syekh Al-Albani rahimahullah jelaskan, tuan-tuan dan puan sekalian. Bila orang duk rayuh perkataan Salafi, memang kita tak nafikan. Ilmuwan seperti Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan kata, tak perlu kita masukkan dalam kad pengenalan kita. Biasa pakat-pakat gitu kad pengenalan pula besok. Bubuh Minah binti Ahmad As-Salafiyah. Tak payahlah pergi tukar lagu tu. Tak perlu pun. Tak kira jadi cerita lain pula. Itu kata Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Yang penting adalah konten dia. Ikut apa tidak sahabat Nabi. Nampak? Jadi kata Syekh Al-Albani, kalau orang tanya hang berpegang dengan apa? Akidah hang bagaimana?
prinsip agama engkau bagaimana? Kata Syekh Albani, kalau kita nak jawab dengan jawapan yang panjang, aku berpegang dengan Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan kefahaman salaful ummah. Mengapa tidak diringkaskan perkataan yang panjang itu kepada satu perkataan, aku salafi? Automatik difahami bahawasanya salaf ini, apabila Nabi sebut kepada Fatimah, ni'mas salaf ana laki, semulia-mulia salaf adalah aku bagimu. Berarti generasi terdahulu. Berarti bila kita sebut aku salafi, berarti aku telah menyandarkan diriku kepada satu generasi yang Allah dan Rasul muliakan. Simple perkataan tersebut, yang tidak menggambarkan apa-apa kelompok, tidak menggambarkan apa-apa golongan. Sebaliknya ia adalah metodologi dan ideologi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wal bid'atu, ambil satu lagi, ibaratun an fi'li lam yakun fabtudi'. Bid'ah itu diibaratkan seperti satu perbuatan yang tidak ada kemudian diada-adakan. Itu asal perkataan bid'ah, dan kita pun dah cerita panjang benda ni. Kemudian kata beliau lagi, wal aghlabu fil mubtada'at annaha tusadimu syari'ata bil mukhalafah. Ghalibnya maksud selalunya bid'ah ini, perkara-perkara bid'ah ini, dia selalu menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat. Wa tujabu at-ta'ati 'alaiha bi ziyadatin aw nuqsanin. Dan dia terikat dengan benda-benda sama ada berlaku padanya penambahan ataupun pengurangan. Bid'ah. Fa ini btudi'a syai'un la yukhalifu syari'ata wa la yujibu at-ta'ati 'alaiha faqad kana jumhurus salafi yakrahunah wa kanu yunafiruna min kulli mubtadi'in hifdhan lil asli wa huwa al-ittiba'. Dan sesungguhnya apabila dilakukan sesuatu bid'ah yang tidak menyelisihi syarak, tak selisih syarak, yang ni yang Al-Imam Syafi'i maksudkan, yang mana kata dia al-bid'atu bid'atan, bid'ah tu ada dua, fama wafaqatis sunnah fahiya mahmudah wa ma khalafatis sunnah fahiya madhmumah. Bid'ah ada dua jenis. Pertama, apa-apa bid'ah yang menyelisihi, yang menepati sunnah, maka ianya terpuji. Dan apa-apa bid'ah yang menyelisihi sunnah, maka ianya tercela. Yakni bid'ah dari sudut bahasa, asal tak ada kemudian diada-adakan. Nampak? Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi membahaskan apabila seseorang itu melakukan bid'ah yang tidak menyelisihi syarak, kata beliau, walau bagaimanapun jumhur salaf, ulama salaf tetap membencinya. Dan mereka ini lari daripada semua jenis mubtada', bukan mubtada', semua jenis bid'ah. Ini perkara yang diada-adakan. Pasal apa? Dua sebab. Ingat ni. Dulu ulama-ulama salaf, sahabat Nabi, tabi'in, lari daripada bid'ah. Pasal apa? Pasal dua perkara. Pertama, hifdhan lil asl, kerana nak menjaga keontentikan agama, nak menjaga keaslian agama, agar orang melakukan agama, mempraktikan agama tanpa was-was. Pasal ramai orang gunakan agama tanpa was-was ni. Halal tanpa was-was, haram tanpa was-was, semua ada. Satu, menjaga asal agama. Dan yang kedua, sebabnya al-ittiba', sebab nak ikut Nabi SAW. Sebab asal tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul adalah al-ittiba'. Ikut saja, dengar dan taat. Wallahu a'lam. Kita berhenti di situ dulu untuk malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung minggu depan dah. Tak ada lah. Minggu ketiga kan? Okey, minggu ketiga. Di sini ada beberapa soalan. Menarik soalan ni. Ustaz, apakah hukumnya lelaki memakai perhiasan seperti jam tangan yang berwarna emas tetapi bukan emas tulin, emas celup? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hukum asal
bagi selain dari emas. Boleh tak boleh pakai? Boleh. Tetapi sekiranya boleh membawa kepada fitnah, dek warnanya, maka berlambak jam tangan stainless steel. Pakai jam tangan stainless steel, jam tangan besi, jam tangan tembaga, jam tangan perak, jam tangan tali. Banyak jenis jam tangan. Pakailah hak tu supaya orang tidak menyangka buruk kepada kita. Walau bagaimanapun, kembali kepada asal, selain daripada emas, boleh tak boleh pakai? Boleh. Wallahu a'lam. Yang kedua ni menarik. Apakah hukum bertanding dalam pertandingan bola sepak kerana ada pihak yang membenarkan demonstrasi berdalih dengannya? Bagus ni soalan ni. Saya guna ayat Allah saya nak ambil. Stamina. Pertandingan bola sepak, tuan-tuan dan puan sekalian, pertandingan bola sepak, asal bola sepak ni siapa dia buat? Pertandingan bola sepak ni siapa dia buat? Kita cerita hak asal. Siapa dia? Golongan kufar, yang mana dengan pertandingan bola sepak ini mereka telah melakukan apa? Perpecahan di kalangan manusia secara keseluruhannya. Berkelahi pasal bola sepak, bergaduh pasal bola sepak. Apatah lagi kalau Piala Dunia. Duk tak duk, kita hak negara hak tak layak masuk Piala Dunia pun bercerai laki bini. Pasal apa? Laki sokong England, bini dia sokong Brazil. England kalah, bini dia ejek. Aku talak hang tiga. Berlaku apa? Berlaku. Piala Dunia tahun 2006, saya di Jordan masa tu. Dekat dengan universiti saya, siapa yang pernah belajar di Jordan? Universiti Yarmouk, University of Yarmouk. Depan universiti tu ada macam satu bandar pekan kecil, pekan Irbid dia panggil. Jadi dia ada satu roundabout. Setiap hari yang Piala Dunia, setiap hari mereka akan pasang skrin besar depan roundabout tu, dan keliling roundabout tu dia ada kedai makan Arab yang ada shisha semua ni. Arab duduk situ. Sampai malam perlawanan yang terakhir tahun tu antara Itali dengan Perancis. Saya keluar berjalan kat luar. Saya tengok masa tu di Jordan, masa tu musim sederhana lah, tak sejuk dah, kurang dah sejuk. Saya keluar habis beli makan, tengok duk bergaduh. Arab bergaduh. Pasal apa? Pasal malam tu Itali menang, Perancis kalah. Malam tu Zinedine Zidane dia tanduk orang. Dia tak tanduk bola. Malam tu kan? Hak tanduk orang tu. Jadi pakat mekeli Arab, mekeli ni baling kerusi, baling shisha hak yang isak tu lawan baling tu. Geng belah ni baling geng orang nebak belah ni. Lawan baling. Tuan-tuan, Jordan tak layak Piala Dunia pun. Mereka tak layak masuk Piala Dunia pun. Tapi bergaduh, mekelahi kerana perkara tersebut. Yang untung, geng-geng hak main judi ni. Perjudian. Tu pun berebut sebahagian daripada negara Islam untuk menganjurkan Piala Dunia. Antaranya yang telah menang dalam penganjuran ini Qatar tahun 2000 berapa saya tak ingat, cek balik. Qatar menang. Sepatutnya buat demonstrasi. Kalau nak buat jugalah demonstrasi ni, buat halang hak tu dulu. Tuan-tuan, kalau nak buat kita tetap kata tak boleh. Tapi nak berdalilkan berkumpul. Tuan-tuan dan puan sekalian, adakah berkumpul menonton bola sepak sesuatu yang syar'i? Saya bagi, ini kita bercakap dari sudut agama. Oh, jangan kira tak boleh. Oh, bola tak boleh. Tak kira orang kata apa ni, bola keras sangat. Tuan-tuan, keras sangat ke apa keras ke? Pertama sekali, pemain bola sepak membuka aurat. Aurat boleh tengok ke tak boleh tengok? Kalau aurat boleh tengok, pasal apa bila Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup dan labuhkan kain Nabi? Orang berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selok kain sampai dapat paha Nabi.
menunjukkan bahawasanya aurat sampai takat tu. Tuan-tuan, Nabi tak kerat kain dia berjalan keluar. Kain dia jadi pendek macam selok pendek. Nabi kain labuh, kadang-kadang Nabi tarik. Kita kerat terus. Asal membuka aurat dan menuntun aurat adalah perbuatan yang haram. Sebab itu antara hak-hak jalan yang Nabi SAW perintahkan kita untuk tunaikan adalah ghaddul basar, jaga mata pandangan. Tak kira aurat lelaki, tak kira apatah lagi aurat perempuan. Itu satu. Kedua, yang pergi ke stadium lelaki perempuan bercampur, ikhtilat. Macam mana ni? Perempuan macam jenis cakap ikut suka. Lagi yang pergi ke stadium, akhlak macam mana? Dulu masa muda-muda dulu kita pergi stadium tak? Bukan macam apa, pasal kawan main. Kawan main dan kawan juga adalah jurulatih. Jadi dia bagi tiket free, kita pun pi nak tengok ni macam mana, stadium mana nak pi tu. Saya tengok ada seorang pakcik bawa ayak mineral, botol ayak mineral. Boleh? 12 saya besar tu. Sorry, bukan 12, 6. Hak yang bukan besar, spritzer hak besar tu. 6. Ui, banyaknya pakcik ni minum. Tuan-tuan, dia bukan buat minum, bali masuk dalam badan. Ini saya tak bercakap kat tempat lain, kita bercakap kat Perlis je. Kau apa ni tak kerti main dah. Syuk, bali. Tu dia. Yang duk maki hamun, yang mulut hebiak ni tak tahu nak habaq, sangat banyak. Sangat banyak. Tuan-tuan, adakah perhimpunan-perhimpunan seperti ini syar'i? Sudah semestinya ia bukan merupakan perhimpunan yang syar'i, dengan bergendang, dengan melompat hayut. Kita bercakap dah sudut Islam. Dan umat Islam kena dengar benda ni. Kalau hampa tak terima, ikut suka hampa. Tapi kita telah menyampaikan sesuatu yang terdapat di dalam agama ni. Ini Islami. Kadang-kadang ada orang dia kata macam ni. Tengok ada dua fatwa yang berbeza. Satu fatwa kata tak boleh sebab sekian. Satu lagi kata boleh dengan syarat. Boleh kita tengok bola sepak di stadium ni, tetapi dengan syarat. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang tak tengok syarat dah, orang ambil boleh. Macam pucuk-pucuk lah. Pucuk-pucuk, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita keluarkan fatwa, pucuk-pucuk boleh, tetapi dengan syarat. Ada orang nak highlight syarat kita? Tak ada. Tapi kalau kita keluarkan kenyataan seperti pucuk-pucuk haram disebabkan sekian. Bola sepak haram disebabkan sekian. Yakni menonton bola sepak di stadium hukumnya haram disebabkan sekian. Ini sepatutnya yang dipegang oleh orang awam. Sebab orang awam mereka bertindak jahil. Dia pegang guna dalil ni. Tu orang nak pergi demonstrasi tiap-tiap minggu, pergi tengok bola. Demonstrasi. Tuan-tuan, sekarang ni kita bercakap tentang demonstrasi ni daripada pelbagai sudut. Dari sudut tujuan dilaksanakan demonstrasi, dari sudut cara dan etika dalam menasihati pemerintah, dari sudut perhimpunan-perhimpunan yang terlarang, dari sudut akhlak, dari sudut etika, dari sudut percampuran lelaki dan perempuan. Kesemua benda ni perlu dilengkapkan. Ada orang kata kita ni dah kita duduk dalam negara demokrasi, kita kena terima lah. Demonstrasi adalah sebahagian daripada demokrasi. Dia package, kita kena ambil package ni. Tuan-tuan, saya suka bagi contoh babi. Khinzir, minta maaf, khinzir. Bismillah. Sebab babi sensitif. Khinzir masuklah hutan, lapang sangat, tak ada makanan lain melainkan ada khinzir saja. Kita pun tangkap, makan. Lepas tu tuan-tuan dan puan sekalian, dah kebetulan dah kita dalam keadaan yang lapang juga, lalu anjing. Balon pula anjing tu. Pasal apa? Masuk package. Tuan-tuan, tak boleh kira masuk package lagu tu. Dah balon babi, contohnya balon khinzir tu dah cukup dah untuk mengenyangkan kita dan menyebabkan kita dah okey dah, perut kita dah boleh tahan.
Bawa balik semua. Pasal apa? Masuk package. Tuan-tuan, tak boleh lagu tu. Ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Darurat itu ditentukan dengan kadar darurat tersebut. Duduk dalam sistem, tuan-tuan, sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul, bolehkah redha dengan sistem demokrasi? Tak boleh redha. Sistem demokrasi bukan sistem Islam. Sistem Islam meletakkan Al-Quran dan Sunnah di atas dan teratas. Sistem demokrasi meletakkan suara pilihan kalian semua, pilihan semua manusia. Hang nak pilih apa? Hampa nak buat hukum Islam ke tidak? Kami tak mau. Okey, tak payah buat. Itu adalah demokrasi. Lain, tak boleh. Jadi dekat mana lubang-lubang hak mampu kita tampung, seperti demonstrasi. Mampu tampung, jangan duk buat. Jangan duk biar orang cakap sesuka hati. Kita kena nasihat, kita kena pesan agar orang meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini. Sebab apa? Sebab kita berhadapan dengan orang muda, anak-anak muda yang kadang-kadang mengikut emosi mereka. Sebab apa? Sebab orang tua hak ajak lagu tu. Jadi ini problem dia. Jadi kita duduk dalam demokrasi, tuan-tuan dan puan sekalian. Satu sistem yang umat Islam semua kena tahu, ia bukan sistem Islam. Keberadaan kita dalam sistem ini adalah kerana darurat, terpaksa kita dah ada. Bila kita dah ada, kita bukan redai, kita bukan sukai, kita bukan cintai sistem ni. Kita tak suka sistem ni. Sebab umat Islam semua wajib nak kepada sistem Islam. Mesti ada terlintas perasaannya, inginkan sistem Islam, walaupun ianya tak mampu laksanakan. Mesti kena ada keinginan tu, kena ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ni saya rasakan clear. Adapun nak kiaskan demonstrasi dengan pertandingan bola sepak, yang ni sangat-sangat tak bijak lah. Allah. Lagi soalan di sini, penambahan sayyidin dalam selawat adalah satu perkara yang tiada ittiba'. Bagaimana jika dalam khutbah Jumaat khatib melakukan penambahan dalam selawat? Adakah khutbah itu sah? Oh, sah Allah. Penambahan sayyidina ni, para ilmuwan bersepakat sekiranya penambahan itu berlaku di dalam lafaz selawat yang Nabi SAW ajak didik kita, maka itu boleh dikategorikan sebagai penambahan yang bersifat bid'ah. Akan tetapi sekiranya ia merupakan satu sebutan, contoh Sayyiduna Muhammad SAW bersabda, maka ini diperselisih oleh para ulama. Dia tak termasuk dalam lafaz selawat, berbeza dengan yang termasuk dalam lafaz selawat. Lafaz selawat adalah ta'abbudi. Ta'abbudi maksudnya tak boleh tambah, tak boleh kurang. Mana hak Nabi ajak? Sebut. Adapun perkataan kata-kata pujian ke atas Nabi SAW seperti Sayyiduna wa Habibuna, contohnya Muhammad SAW, perkataan-perkataan ini diperselisih oleh ahli ilmu. Kalau ikut sebahagian daripada para ulama seperti Syekh Hafiz Al-Hakami, di antara ilmuwan Islam yang mengharuskan penambahan Sayyiduna selain daripada lafaz selawat. Jadi masalah ni masalah khilaf, dan jangan kita besar-besarkan ia cuma cara kefahaman dan cara memuji Nabi SAW. Benarkah setiap perkara berkaitan dengan halal dan haram ada penjelasan dari Nabi, atau terdapat juga beberapa perkara yang Allah tidak jelaskan? Tuan-tuan, secara asal dan dasarnya semua perkara telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dah habaq, tidak ada sesuatu perkara pun yang mampu mendekatkan kamu dengan syurga melainkan aku telah menceritakannya. Dan tidak ada satu perkara pun yang mampu menjauhkan kamu daripada neraka melainkan aku telah menceritakan dan menyampaikan kepada kamu semua. Menunjukkan Nabi dah sampai semua. Melainkan perkara-perkara yang kita kategorikan sebagai fiqhun nawazil, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang terkini. Contoh yang berkaitan dengan muamalat banyak, perbankan, perkara yang berkaitan dengan tib, kedoktoran, kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan, contoh kita katakan demonstrasi. Demonstrasi ini sebenarnya merupakan perkara yang baru. Zaman Nabi SAW tak ada. Ia mula berlaku di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uthman ibn Affan. Ini adalah sejarah asal demonstrasi. Siapa dia buat dulu? Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Tuan-tuan, Yahudi yang mula-mula buat benda ni. Sebab apa? Sebab dia nak mewujudkan persekitaran sesama umat Islam.
Jadi heran pada hari ini manusia yang meredai, yang saya heran. Ada orang kata macam ni, kita tak payahlah pi. Biarlah orang nak pi biar pi kat depa lah. Tapi kita jangan pi. Saya heran, di mana sikap kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di mana sikap kita kasih kepada saudara kita seperti kita kasih diri kita sendiri? Kalau kita tak ingin ditangkap, kalau kita tak ingin tergolong di kalangan orang-orang yang dicop penentang kerajaan dan sebagainya, mengapa kita ingin kawan-kawan kita sedemikian rupa? Kita juga kena benci benda tu, tuan-tuan dan sekalian. Kita kena sayang kawan-kawan kita, kita kena sayang sahabat-sahabat kita. Ini konsep kesempurnaan iman yang diterapkan oleh Nabi SAW dalam ukhuwah, dalam persaudaraan. Maka kita kena larang kawan-kawan kita daripada menyertai perkara-perkara seperti ini, bukan kerana kepentingan sesiapa, tetapi kerana mafsadahnya lebih buruk. Sebab tu saya sendiri secara ni tuan-tuan dan puan sekalian telah mencadangkan supaya demonstrasi ini diharamkan terus. Apa jua demonstrasi Palestin ke, demonstrasi UMNO ke, PKR ke, PAS ke, haram semua. Tak payah demonstrasi. Supaya ia tidak membuka jalan-jalan kepada keburukan. Ada orang kata, ustaz, pasal apa nak haramkan demonstrasi Palestin? Itu bagus tu. Bagus apa? Demonstrasi Palestin bila? Demonstrasi Palestin yang mampu menghentikan kezaliman Israel, yang mampu membuat Amerika berubah tindak arah mereka, tindak tanduk mereka. Bila kesan demonstrasi menyebabkan Israel berhenti serang orang Palestin. Dahlah kita keluar duit, buat poster, lepas tu pergi bakar. Tu satu dah melakukan satu pembaziran yang besar. Sepatutnya panggil orang mai kumpul semua, buat satu seminar, cerita pasal Yahudi, cerita pasal Zionis. Ini sepatutnya kita pakai dia untuk pengisian ilmu. Semangat tak lama. Tuan-tuan dan puan sekalian, dengan demonstrasi ni hak mau isap rokok apa ramai. Guna puntung rokok bakar poster. Rokok mana? Rokok supporter antara supporter terbesar Yahudi. Hang dok maki hamun Yahudi. Ni. Apa temanku? La haula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, Ya. dalam hadis Rasulullah SAW memang jelas tentang kaedah yang Rasulullah ajar tentang cara dan kaedah untuk bermuamalah dengan pemerintah. Tapi bila situasi fitnah ni berlaku, kita menjelaskan tentang kaedah yang Nabi ajar untuk bermuamalah dengan pemerintah ini ditentang oleh sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang di luar sana dengan kaedah yang pertama tidak sesuai dengan wakil. Kemudian mereka menggunakan kaedah hukum asal dalam perkara muamalah itu adalah harus. Kemudian ada dalil yang mengatakan demonstrasi ini haram. Jadi mungkin Ustaz boleh komen tentang syubhat. Bismillah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Saya kok anda tak teringat dah sama. Anda settle ni dulu. Tak sama. Syubhat yang ditambah lagi tu, contoh dia macam dulu zaman Nabi dia tak ada tetapan harga. Sekarang dia ada. Dan itu contoh dia lagi, zaman dulu nak jumpa pemerintah senang, sekarang susah. Lagi itu dulu tak ada jabatan, tak ada kementerian, tak ada menteri, semua tak ada. Sekarang ada. Jadi dia guna dalil untuk menghalalkan demonstrasi tu. Tuan-tuan, itulah golongan-golongan yang mendahulukan rasional mereka daripada nas Al-Quran dan hadis. Pakai akal dulu. Dia nak letak akal dulu. Heran bila nak buat sesuatu benda tu, nak bagi jadi boleh, dia konalah. Dia kona semua nak buat bagi jadi boleh juga. Tapi bila dia nak kata sesuatu benda tu bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, dia tak konalah. Direct bid'ah. Mengapa tak bila orang berhujah tak sesuai dengan wakil kita, negara Malaysia mencintai Nabi, kita tak ada orang pelampau-pelampau dalam Maulid Nabi seperti negara-negara sekian. Kita tak ada pelampau dalam ibadat tarikat. Kita ada balon tarikat, kita ada balon Maulid Nabi. Masa Maulid Nabi kita kata tutup jalan-jalan menyebabkan orang sesat tak boleh lalu. Tapi mai demonstrasi pada hari ini tak apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak apalah yang tu beletiak saja. Kembali kepada soalan tadi ni. Tuan-tuan, balik pada soalan tadi, tak sesuai dengan wakil. Pertama sekali, memang tidak ada dalil pengharaman demonstrasi. Sebab demonstrasi itu bid'ah.
Sebab tu tak ada dalil haram dia. Mana ada Nabi habaq maulid Nabi itu haram. Mana Nabi habaq baca Yasin malam Jumaat itu haram. Sebab apa? Sebab benda tu bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan kena tahu bahawasanya kata Nabi SAW dalam hadis, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Bererti nasihat itu ibadat apa tidak? Nasihat itu adalah ibadat. Bila nasihat itu adalah ibadat, Nabi membezakan. Kata Nabi kepada para sahabat bila sahabat tanya, untuk siapa nasihat? Lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk pemerintah dan untuk manusia umumnya. Isyarat ini menunjukkan perbezaan cara kita bermuamalah dengan keempat-empat peringkat. Cara bermuamalah dengan Allah beza dengan cara bermuamalah dengan Rasul. Cara bermuamalah dengan Rasul beza cara bermuamalah dengan pemerintah. Cara bermuamalah dengan pemerintah berbeza dengan cara bermuamalah dengan rakyat biasa. Benda ni adalah asas. Jadi bagaimana cara Nabi SAW didik ajar kita dalam berkomunikasi dengan pemerintah? Benda ni kita kena clear. Orang kata demonstrasi adalah wasilah. Wasilah, dia bukan asal. Dia hanyalah wasilah. Hanyalah perantara saja untuk mencapai sesuatu yang asal, untuk mencapai ibadat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat, wasilah ini dalam kaedah fiqh mana boleh terlepas daripada maqasid. Mana boleh tercerai daripada maqasid. Wasilah untuk melakukan sesuatu perkara mesti sentiasa terikat dengan maksud tujuan pensyariatan ibadat tersebut. Mesti. Orang kata demonstrasi adalah wasilah untuk menasihati. Tujuan dalam menasihat secara asalnya, maqasid disyariatkan nasihat itu, dia tak lari daripada penjagaan lima perkara. Sama ada penjagaan agama, penjagaan akal, penjagaan jiwa, penjagaan keturunan, penjagaan maruah. Tujuan nasihat, bahkan tujuan apa jua ibadat, nak menjaga lima perkara ni. Pensyariatan ni maslahah dia panggil, daruriyat khams, perkara yang lima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam nak menggunakan wasilah untuk menasihati, mesti meraihkan kelima-lima ni. Adakah demonstrasi meraihkan kelima-lima perkara ni? Meraihkan harta benda manusia? Tak. Dalam demonstrasi, apatah lagi nak duduk ramai ni, berapa ratus ribu orang ni, mampukah menjaga keselamatan harta benda? Tak mampu. Mampukah menjaga agama pegangan manusia? Mampukah? Tak mampu. Tak ada siapa kata boleh. Tak ada siapa kata aku boleh jaga tiap-tiap orang yang bercakap ini. Aku boleh pastikan mereka tidak mengeluarkan celaan, cercaan, makian. Ada orang kata pula, oh kalau polis tak provok, tak ada lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya heran. Tak habis-habis daripada dulu sampai lah ni, sampai bila-bila duk tuduh polis. Wallahu a'lam, benda tu berlaku apa tidak? Mungkin pernah berlaku, mungkin, semua mungkin. Jadi benda ni terdedah. Siapa-siapa yang pernah menyertai demonstrasi dulu, saya pun pernah jadi demonstrasi, saya tahulah. Tahun 99 dulu, tu cerita dulu. Kita tahu apa yang dibuat dalam demonstrasi. Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah kerosakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mampukah penjagaan dari sudut maruah? Apabila umat Islam caci maki antara satu dengan yang lain, membongkarkan keaiban manusia di khalayak ramai dan sebagainya. Jadi wasilah ini sampai bila-bila dia ada keterikatan langsung dengan maqasid. Tak boleh pisahkan. Depa pandai masa depa nak cakap, depa pisahkan ikut suka depa. Masa kita cakap, oh tak tengok maqasid, tak tengok kaedah mana? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelik kadang-kadang orang ni dia nak mendahulukan kaedah-kaedah dia daripada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Memang tak ada dalil tentang pengharaman, tetapi ada dalil tentang man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru di dalam agama kami yang bukan daripada agama kami, maka ia merupakan perkara yang tertolak. Pasal apa? Pasal orang yang buat demonstrasi, saya heran depa ni. Depa kata demonstrasi boleh. Depa guna dalil. Bila guna dalil, benda tu jadi apa? Jadi ibadat ke tak? Ibadat ke tak? Tidak ibadat.
Itu saya heran, macam mana dia tiba-tiba pula nak pergi kata benda ni hanya wasilah saja. Wasilah pun hampa guna dalil untuk mengharuskan. Guna dalil hadis tentang jiran, guna hadis menegur pemerintah di khalayak ramai, guna hadis Umar Al-Khattab radhiyallahu an masuk Islam secara terang-terangan, Abu Dzar, guna hadis demonstrasi para sahabat buka bau, bertawaf, ittiba, buka bau, lari anak 3 pusingan. Tuan-tuan, itu semua tu bukan demonstrasi. Demonstrasi yang kita fahami ada 2 ciri-ciri. Pertama, berkumpul. Kedua, menggambarkan rasa tak puas hati. Adakah orang buat demonstrasi? Buat demonstrasi kerana kami setuju harga minyak naik, kami setuju harga minyak naik. Tak ada. Orang tak buat demonstrasi tak cerdik lagu tu. Orang buat demonstrasi menggambarkan rasa tak puas hati. Mereka tak puas hati bila? Pasal minyak naik. Sebab tu buat demonstrasi. Jadi 2 ciri-ciri demonstrasi, berkumpul dan menggambarkan rasa tak puas hati. Adakah ini ditunjuk di dalam hadis Nabi? Dalam kesemua hadis Nabi tak ada, melainkan satu hadis. Hadis apa? Hadis jiran tadi. Hadis jiran menggambarkan rasa tak puas hati kepada jiran dia, pasal jiran dia menyakiti dia, jadi Nabi suruh buat keluar barang-barang dia pergi ke tengah apa? Ke tengah jalan. Ada beberapa isu kita nak bangkitkan daripada hadis ni bagi faham betul-betul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama, apa Nabi SAW suruh dia buat? Nabi suruh dia pergi panggil itu kampung lah. Tak ada. Bila orang lalu, bagi tahu saja. Dan dia buat keluar barang-barang dia pergi tengah jalan. Kita hari ni buat keluar apa? Nak buat demonstrasi, buat keluar barang depan rumah, tak depan rumah. Pasal apa? Tak boleh dia kerjaan. Itu baru cara dia. Kalau nak buat demonstrasi seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, tiap-tiap rumah keluar barang. Lah ni orang tak larat nak keluar barang. Pasal apa? Pasal banjir tiap-tiap tahun. Tak larat awak keluar, awak masuk. Awak keluar, awak masuk. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda ni kita kena jelas. Kaedah praktik benda tu kita duk cerita kat orang. Solat kita tak boleh solat ikut suka, kita kena ikut solat Nabi, cara pendetilan solat, angkat tangan macam ni, angkat tangan macam ni. Jadi benda yang sama juga dalam kaedah menasihati. Tadi muamalah antara jiran dengan jiran, tapi kita telah kiaskan, salah kias muamalah antara pemerintah dengan rakyat. Lain dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apatah lagi hak-hak jalan. Saya duk kata, mereka duk ambil hak saya kata dalam internet tu, mereka duk ambil haram. Hak tu saja mereka ambil. Oh, ni mudah saja menjatuhkan hukum. Padahal kita dah berbuih mulut cakap 15 minit. Yalah, televisyen mana dia nak ambil semua? Dia nak ambil hak-hak. Hak-hak tu yang boleh tarik minat orang, yang boleh orang jadikan tagline. Dia ambil hak tu dia tayang. Yang berbuih mulut kita cakap 20 minit dah, dia tak ambil sebatah pun. Kita jelas daripada Al-Quran, dari sudut kaedah masalih mursalahnya, dari sudut ini perbuatan ulama-ulama salaf, satu habuk tak ambil. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jangan mudah nak kata kat orang ni. Sebab tu kalau video ni ditonton balik, banyak nampak kecacatan dia. Tengok balik, kat sini salah. Depa nak cari salah. Depa bukan nak cari kebenaran untuk mengikuti kebenaran. Sekarang ni terpulanglah. Kalau hampa nak sokong dan nak buat demonstrasi ni, terpulang kepada hampa. Tapi kami mengasihi kalian semua. Janganlah melibatkan diri dalam demonstrasi apa jua jenis demonstrasi pun, kerana ia tidak mendatangkan manfaat dan ia tidak mampu untuk memastikan kita mencapai tujuan dan matlamat. Sebaliknya, sibukkanlah diri dengan berusaha untuk memurnikan akidah umat. Buat kaji selidik tentang kekurangan-kekurangan, kerencatan-kerencatan akidah umat Islam akhir ini yang wajib kita semua perbetulkan dan perjelaskan kepada masyarakat umat manusia kesemuanya tentang agama ini tanggungjawab kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita sebab yang kita pergi jawab, sebab kita sedih ada daripada kalangan orang yang dia mempertahankan, tapi perbincangan-perbincangan yang dibawa ada di antaranya bukan bertujuan untuk sindir menyindir antara satu dengan yang lain. Biarlah perbincangan-perbincangan ini kekal dalam konteks ilmiah. Tapi bila mula sindir menyindir antara satu dengan yang lain, kau ni balung kau ni, dia jadi tak ilmiah. Bahkan ada orang cuba menggunakan dalil bahawasanya saya terlibat saman Kerajaan Negeri Sembilan. Oh, ini menunjukkan bahawasanya
salah satu cara melawan pemerintah. Tuan-tuan, ni bagilah berakal sikit. Sumber agama kita nombor 1 bukan Fathul Bari. Sumber agama kita Al-Quran, As-Sunnah, sahabat Nabi. Fathul Bari tak masuk dalam senarai pun. Khilaf pun tak ada. Walau saya buat, kalau salah sekalipun, saya tak boleh dijadikan sebagai dalil. Kalau bagi dalil, kalau gunakan diri saya sebagai satu dalil, apa yang saya kata adalah dalil, rosak umat manusia. Seolah-olah saya meletakkan kedudukan saya seperti orang yang meletakkan syariat. Tak boleh. Jangan jadikan saya sebagai dalil. Adapun tindakan kami buat tu, kami meeting panjang, sembang panjang, tanya para ahli ilmu, tanya para ulama setempat dan juga ilmuwan Islam di luar sana, mengambil kata-kata dan pandangan orang-orang penting dalam kerajaan. Tanya. Dan saman tu kita kena faham. Jangan ingat saman tu benda-benda perkataan hal tak elok. Polis saman orang saman. Kita bila sebut saman, sebut bagi cengeng. Cuba sebut saman bagi lembut, tengok. Saman. Kan dia jadi lembut sikit makna dia. Dia sebut saman. Saman tu memang nampak lagu garang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saman Kerajaan Negeri Sembilan dalam erti kata meminta penjelasan daripada Kerajaan Negeri Sembilan untuk menjelaskan bagaimana boleh berlaku wujudnya enactment jenayah syariah Negeri Sembilan yang menyelisihi dan bercanggahan dengan perlembagaan persekutuan. Itu saja permohonannya. Minta itu saja. Minta diperjelaskan pasal apa boleh bercanggah. Tuan-tuan tu lawan ke? Kita guna saluran dalam mahkamah, ada celaan ke? Ada makian ke? Kokok lagi makin cakap celaka apa semua, bengong kerajaan. Tak ada apa pun. Tak ada celaka, tak ada maki hamun, tak ada apa pun. Berbeza dengan demonstrasi yang hampa nak guna. Jangan guna tindakan Fathul Bari untuk mengharuskan demonstrasi. Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini satu kenyataan-kenyataan yang jelas bercanggah, yang jelas mendahulukan rasional daripada nas-nas Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi, kesimpulan daripada cerita panjang ni, saya tak mau panjang-panjang dah. Kesimpulan dari cerita panjang ni, memang tak dinafikan berlaku perselisihan pendapat dalam isu demonstrasi. Cuma nilailah dengan cara yang adil. Jadikan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai dalil yang jelas. Jangan sama sekali kita, bila kita nak guna Quran dan As-Sunnah, kita ambil contoh untuk menyokong demonstrasi. Tapi bila Al-Quran dan As-Sunnah bercakap tentang etika dan adab-adab dalam menasihati pemerintah, kita cuba takwilkan. Tuan-tuan, nas Al-Quran dan hadis sangat jelas. Perbuatan para sahabat dan generasi salaf sangat-sangat jelas. Praktikkan ia dan amalkan ia. Nescaya ia mendatangkan manfaat untuk umat ini. Kalau orang tanya apa alternatif dia kalau tak boleh buat demonstrasi, banyak lagi saluran-saluran yang lain yang boleh kita manfaatkan. Saluran yang paling kuat, yang paling, orang panggil apa? Efisien. Yang paling berkesan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bagi kita kaya. Jarang kita doa bagi pemerintah itu baik, bagi pemerintah itu berubah, bagi pemerintah itu mendapat rahmat, petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekiranya manusia yang beriman kepada Allah pakat-pakat berdoa agar pemerintah menjadi baik. Tapi oleh kerana kurangnya keyakinan manusia kepada kekuatan doa itu sendiri, saluran doa, mereka lebih suka saluran demonstrasi daripada saluran doa. Sedangkan doa adalah pensyariatan yang sangat jelas daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bersabarlah dengan apa yang berlaku. Kalau orang nak tanya kat kita, okey, kalau mak pak hang pemerintah bunuh, nak kata apa? Tuan-tuan, ini semua adalah mainan-mainan emosi pelaku-pelaku bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau mak ayah dibunuh, contohnya seseorang, kalau mak ayah dibunuh oleh pemerintah, memang pemerintah zalim. Tapi tindakan yang sewajarnya, orang yang mak ayah dia dibunuh oleh pemerintah, apa dia? Dia tetap kena bersabar. Dia boleh memberontak ke? Dia boleh memberontak ke? Tak boleh. Kalau dia memberontak sekalipun, perbuatan dia kategori haram. Dia tak boleh memberontak. Ini adalah syariat, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini adalah agama. Kita tengok Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam peristiwa Al-Hajjaj bin Yusuf yang sangat zalim. Hajjaj bin Yusuf sangat zalim. Tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana Al-Husain
Ibn Ali keluar daripada pemerintahan Hajjaj, dia pergi nak menuju ke Kufah. Sebelum dia pergi, siapa jumpa dia? Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kalau ikutkan emosi Ibn Abbas, nak duduk lagi ke di bawah pemerintahan Hajjaj? Ibn Umar radhiyallahu anhu yang cintakan Nabi, yang cintakan sunnah Nabi, nak duduk lagi ke di bawah pemerintahan Hajjaj bin Yusuf? Tak mau. Tapi mereka sahabat Nabi tidak mengikut emosi. Jadi jangan kita gunakan emosi untuk mengharuskan tindakan-tindakan manusia. Kembalilah kepada syariat. Dan jangan jadi tindakan manusia sebagai satu dalil, tetap dalil, dan ia tidak akan berubah walaupun berubahnya seseorang manusia dan makhluk itu. Wallahu a'lam. Jadi saya cukup dulu setakat tu. Kesimpulannya, jangan duk mengklaim. Wallahu a'lam. Terlebih terkurang saya terkasak bahasa, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.